الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الحميم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Mereka bersenang lenang dengan apa yang dikurniakan oleh Tuhan mereka. Dan mereka dipelihara Tuhan dari azab neraka. Dan dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu makanan dan minuman yang lazat serta baik kesudahannya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. Mereka duduk berteleku di atas pelamin-pelamin yang berderet dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak lagi luas cantik matanya. Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman. Kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Dan penduduk syurga itu kami tambahi mereka dari semasa ke semasa dengan buah-buahan dan daging dari berbagai jenis yang mereka ingini. Mereka di dalam syurga itu kerana melahirkan kemesraan antara satu dengan yang lain, berebut-rebut mengambil piala yang berisi arak yang tidak menyebabkan timbul dari peminumnya perkara yang sia-sia dan tidak pula menyebabkan peminumnya menanggung dosa. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang sentiasa beredar di sekitar mereka, yang cantik parasnya, seolah-olah anak-anak muda itu mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Dan dengan berada dalam nikmat itu, mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bertanya-tanya. Mereka berkata, sesungguhnya kamu dahulu, semasa berada dalam kalangan keluarga kami, selalu merasa cemas takut daripada berlaku derhaka kepada Allah. Maka Allah mengurniakan kami rahmat dan taufiknya, serta memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu tetap menyembahnya dan memohon pertolongannya. Kerana sesungguhnya dialah sahaja yang sentiasa melimpah ihsannya, lagi yang maha mengasihani. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah At-Tur. Surah yang ke-52 pada juzuk yang ke-27 bermula ayat 17 sehingga ayat 28. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang balasan syurga kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nikmat yang melimpah ruah. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala menceritakan tentang azab neraka kepada golongan yang mendustakan perintah Allah dan Rasulnya dan bagaimana sengsaranya mereka di dalam neraka nanti atau di dalam neraka kelak kerana azab yang menimpa mereka itu begitu dahsyat. Maka menjadi kebiasaan Al-Quran sesudah menyebut tentang golongan yang diazab, maka Allah Ta'ala akan menyebut golongan yang akan mendapat nikmat. Golongan yang akan mendapat nikmat itu ialah golongan yang beriman. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada orang beriman dengan pelbagai nikmat. Bukan sekadar nikmat itu diperolehi oleh mereka. Bukan diperolehi oleh zuriat keturunan mereka. Bukan sekadar nikmat-nikmat syurga itu yang berupa pelbagai bentuk makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, bahkan pasangan-pasangan serta kawan-kawan serta zuriat keturunan. Di mana Allah Ta'ala menggambarkan kemuncak kenikmatan syurga ini
bila Allah Ta'ala himpunkan ahli syurga dengan nikmat dan menghimpunkan mereka dengan isteri-isteri mereka dan juga para bidadarinya, dan Allah Ta'ala menghimpunkan mereka dengan kawan-kawan mereka. Arti kemuncak ahli syurga ini bukan sekadar nikmat yang pelbagai berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Bahkan bersama mereka ialah isteri-isteri mereka. Bersama mereka para bidadari. Dua. Yang ketiga, bersama mereka ialah kawan-kawan mereka. Dan yang keempat ialah anak-anak mereka. Zuriat keturunan mereka. Kalau kita gambarkan kita kat dunia, kalau kita ada keempat-empat ini, maka seperti syurga. Hidup senang, bersama isteri, bersama anak-anak, dan ada kawan-kawan. Maka apa lagi kita nak? Disempurnakan. Namun Allah menggambarkan betapa hebatnya nikmat syurga ini. Melangkaui pemikiran manusia. Bahkan melangkaui bayangan manusia. Bukan sekadar yang kita fikir, yang kita khayal pun tak akan sampai. Dek hebatnya syurga. Tuan-tuan, kalau nikmat syurga, kita bila kita khayal, kalau kita cerita tentang nikmat dunia, kalau kita khayal, nikmat dunia akan kalah. Sebab kita akan khayal lebih hebat pada nikmat dunia. Contoh, kita cerita tentang kapal terbang. Cuba kita khayalkan kapal terbang lebih hebat pada kapal terbang sekarang. Pasti khayalan kita mengatasi kapal terbang yang ada sekarang. Kerana khayalan kita boleh lebih hebat daripada apa yang ada dalam dunia ini. Nikmat dunia ini, kita khayal tu lebih kuat. Tetapi dalam syurga, kalaupun kita boleh berkhayal untuk membandingkan nikmat, nescaya khayalan kita dikalahkan dengan nikmat syurga ini. Contoh, kita mungkin khayal kereta terbang. Yang tak terbang kereta kita. Tapi kita dah dapat khayal. 2020 kita terbang. Kita dapat khayal tu. Realiti tidak boleh mengalahkan khayalan kita. Barangkali kita duk khayal kereta terbang ni dengan cara yang lebih hebat lagi. Oktek murah mungkin. Tak payah pakai minyak, pakai angin je. Yang realiti akan terkalah dengan khayalan kita. Begitu lemahnya nikmat dunia dikalah dengan khayalan. Tetapi nikmat syurga, khayalan kita tidak mampu mengalahkan nikmat syurga. Sehingga Allah berfirman kepada ahli syurga, berkhayallah kamu nak berkhayal. Melainkan yang datang kepadanya lebih hebat daripada apa yang dikhayalkan. Bayangkan ini syurga. Supaya kita melihat janji Allah tadi, supaya kita tabah menghadapi ujian dunia. Yang tak seberapa ni, sikit je. Hanya emosi, hanya nafsu, hanya tempoh yang tertentu. Kelak kita akan keluar. Rehat. Yang menjadikan kita akan bergembira dengan apa yang kita lakukan dalam ibadat kita. Sebagaimana ditanya pada Rabi' bin Khaytham. Dia disembahyang sepanjang malam. Lalu orang kata, tak penat ke? At'abta nafsak. Penatnya kamu dengan ibadat. Dia kata apa? Rahataha talabtu. Tak apalah penat. Sebab kat sana aku rehat. Yang aku cari rehat tu. Yang saya katakan hebatnya nikmat syurga. Kalau kita khayal pun, khayal kita pun kalah. Tapi nikmat dunia tak hebat. Kerana khayalan kita boleh mengalahkan nikmat dunia. Setiap kali orang cerita tentang benda-benda hebat, bila kita khayalkan, maka yang hebat tu pun jatuh. Ini kelemahan nikmat dunia. Apatah lagi yang jenis kelebihan nikmat dunia bersifat viral. Lagi bohong banyak. Viral rupanya tak macam kita fikir. Oh, dia cerita ni sotong sumbat, sotong jahat, gemuk. Tapi kita makan kuah kering. Dia punya nikmat dunia tu, kuah kering. Rupanya yang review tu dia bagi yang makan gemuk-gemuk. Kita kuah. Udang kecil-kecil. Itu cerita nikmat dunia. Yang kita terus ditipu. Tetapi hebat nikmat syurga. Baik, kita lihat apa yang Allah sebut tentang nikmat syurga. Allah menggambarkannya. Bila Allah menyatakan, dimulakan dengan innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Perkataan muttaqin ialah orang-orang yang takutkan Tuhan mereka di dunia dengan mengikuti suruhannya dan menjauhi larangannya. Fi jannatin na'im, mereka berada di dalam jannat. Jannat terjemah Melayu syurga. Kalau secara literalinya ialah dalam taman-taman. Jannah ni taman-taman yang menghijau. An-na'im, yang penuh dengan nikmat yang tidak putus. Perkataan An-Na'im di sini ialah nikmat yang tak akan putus. Tak akan putus dengan usia kita.
Kerana di sana usianya abadi. Macam kita nikmat kat dunia, dia akan putus sebab usia kita ni tua. Akhirnya kita tidak dapat menikmatinya kerana faktor usia kita. Atau kerana benda tu hilang, benda tu pula buruk. Hilang manfaat. Kereta baru, lepas tu jadi kereta buruk. Rumah baru, kemudian jadi rumah retak. Semua benda yang kita menikmati di dunia, dia ada tempoh dia. Tapi Allah ceritakan syurga ini naim yang memberi maksud naimun daimun, nikmat yang berterusan atau abadi. Fakihin, perkataan fakihin artinya dalam keadaan penuh gembira. Gembira sungguh-sungguh. Tetapi perkataan gembira di sini merujuk kepada gembira dengan jiwa mereka, gembira dengan fizikal mereka. Artinya ahli syurga mendapat nikmat dengan jasad dan roh. Bukan sekadar dengan roh. Jasad dan roh. Iaitu kenikmatan yang sempurna. Tuan-tuan, kalau kita mimpi sedap, tuan-tuan mimpi seronok, yang menikmatinya roh, jasad tak. Tuan-tuan mimpi makan kambing. Mimpi, misalnya mimpi. Kita sedar, tak ada apa pun, kambing kena ahli basi je dia. Yang menikmatinya apa? Roh. Jasad tak. Dan bila mana kita menikmati jasad pula, roh pula tak. Tetapi dalam syurga, Allah menyebut perkataan fakihin. Fakihin gembira dengan jasad dan rohnya sekali. Dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Fakihin nabi ma'atahum rabbuhum. Dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Wawaqahum. Dan Allah memelihara mereka azabal jahim. Daripada neraka jahanam. Arti nikmat pertama Allah sebut tentang syurganya. Dan nikmat yang kedua, Allah Ta'ala sebut bahawa mereka berada dalam keadaan gembira. Dan nikmat yang ketiga, Allah Ta'ala sebut bahawa mereka diselamatkan daripada neraka. Artinya orang yang masuk syurga tak akan keluar lagi. Tak akan keluar lagi. Orang yang masuk neraka mungkin keluar. Bila seorang itu menjejakkan kakinya ke syurga, maka dia tak akan keluar. Tak ada, okey, awak cuma duduk syurga berapa tahun, lepas tu keluar, masuk neraka balik. Kerana itu Allah kata diselamatkan daripada azab neraka. Jadi mereka tak akan lagi dikenakan azab neraka. Kalau mungkin sebelum ini mereka kena, katakan kena. Kemudian Allah masukkan mereka dalam syurga. Dan mereka tidak akan lagi kembali ke sana. Maka ini menunjukkan nikmat yang sempurna. Kemudian kata Allah SWT, selepas menyebut tentang tempat, lalu Allah Ta'ala menyebut tentang makanannya. Kulu, makan. Washrabu, minum. Hani'an. Apa maksud hani'an? Perkataan hani'an, supaya kita mengetahui makan dan minum dalam syurga tadi. Sifatnya ialah tiada kecacatan sedikit pun. Tiada kesusahan sedikit pun. Tidak ada kerosakan sedikit pun. Tuan-tuan, makanan di dunia boleh basi. Nampak sedap, simpan petang sikit, basi. Kat akhirat atau dalam syurga, makanan ini bersifat hani'an. Apa itu hani'an? Makanan yang tiada cacat cela. Minuman yang tiada cacat cela. Pertama, cacat celanya dia tak akan terputus. Ada je ada. Yang kedua, dia tak akan rosak. Dia tak akan rosak. Yang ketiga, dia tak akan memberi mudarat. Yang keempat, dia tak akan susah. Contoh kita kalau nak makan ketam kat dunia susahnya. Bawa pelaya, tukuk, pahat, susah. Nak boleh makan ke ketam. Sila hari ulang luka ni. Bibir luka, kenapa luka? Makan ketam. Ketam gigit kita, hidup lagi ketam. Kita makan benda dunia ni ada bahaya dia. Nak kopek durian pun tangan luka habis. Tangan luka. Sebab nak kopek durian, susah. Allah menyebut makanan dalam syurga itu hani'an. Ay la masyaqqata fiha. Tak susah. Tak ada nak cerita kopek-kopek yang susah, tak ada. Yang tuan-tuan cerita makanan sedap kat dunia kan susah. Siput seduk. Nak seduk tu dengan cengkerang-cengkerang masuk. Susah. Kayaknya masuk uat. Sebab apa makan siput seduk? Terseduk siputnya sekali, cengkerang sekali. Nak makan sangat siput seduk. Maknanya ramai mana orang sebab makan, dia boleh mati. Tercekik biji rambutan. Dan tuan-tuan dengar makanan menyebabkan mati. Tercekik biji rambutan. Dia makan onde-onde, lekat. Tuan-tuan pernah makan onde-onde? Orang kampung saya macam, panggil pun buah Melaka. Kuih Melaka. Buah Melaka, kuih Melaka. Kita orang panggil onde-onde. Makan lekat sini, lekat. Ni boleh mati. Banyak mana makanan menyebabkan orang mati. Belum cerita makanan sebab penyakit. Allah menyebut makanan dan minuman dalam syurga ini sifatnya hani'an. Hani'an.
Hani'an ni maksud tak susah langsung, tak suka langsung, tak ada kerenah makanan. Tak ada kerenah minuman. Tak ada kerenah. Yang saya katakan nikmat makanan dan minuman di dunia ada kerenah ni. Kerenahnya banyak. Kita makan hari ni sebu perut petang karang. Seronok sangat makan ubi kayu sarapan. Sebu angin. 4 hari angin. Angin pula jenis angin pasang tak suruh-suruh. Buat operation, angin pasang, buat operation. Tanya orang yang pernah kena angin pasang tu. Makan nangka. Ni diorang senaraikan apa ni antara buah-buah pembunuh di Malaysia. Nangka, durian, benda lagi makan ni. Buah pembunuh. Maksudnya ramai orang mati sebab buah ni. Belum cerita harga dia lagi. Artinya ini, bila Allah menyebut tentang makanan, selepas Allah menyebut tempat dalam syurga, mereka seronok dengan tempat tu, Allah sebut pula makanan dengan sifatnya hani'an. Kulu washrabu hani'a, makanlah, minumlah dengan penuh gembira, dengan sifat makanan dan minuman yang tiada cacat celanya, bima kuntum ta'malun, itulah disebabkan amalan perbuatan kebaikan kamu dulu di dunia. Sebab kamu buat baik di dunia, maka upahnya makan dan minum. Kemudian Allah menyebut nikmat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, muttaqiin ala sururin masfufah, dalam keadaan mereka duduk bersandar. Di atas perkataan surur artinya kerusi-kerusi. Ni ada kalau buku lama sebut dipan-dipan, sofa-sofa. Tempat paling rehat, sofa paling rehat. Dalam keadaan bersandar. Kursi tadi yang berhubung panjang terus, dia tak putus-putus. Ni sofa terus, tak ada putus-putus, 3, 4, tak ada straight sofa tadi. Artinya menunjukkan kemewahan. Dalam keadaan duduk bersandar, maksud duduk rehat. Contoh kalau kita duduk menyandar, maknanya rehat. Tak ada apa benda yang masalah kita nak fikir. Ialah kerehatan semata-mata. Untuk tunjukkan ahli syurga dalam syurga, rehat semata-mata, rehat. Tak ada cerita kita fikir benda susah, benda sukar. Tak ada. Kat dunianya tuan-tuan, walaupun kita kata kita orang kaya, nampak macam bersandar, tapi bersandar kerana masalah banyak. Sandar dah. Masalah banyak dah, tak boleh buat apa. Tapi Allah gambarkan, ahli syurga ini muttaqiin. Duduk dalam keadaan bersandar. Duduk dalam keadaan paling rehat. Tuan-tuan, kalau kita duduk atas kursi paling rehat, kita duduk macam mana? Maka ini makna muttaqiin. Paling rehat duduk. Ala surur. Di atas sofa-sofa masfufah yang tersusun rapi. Wazawwajnahum, dan kami kahwini mereka. Kami temani mereka. Siapa yang mengahwinkannya? Allah. Tuan-tuan, kalau yang kahwinkan kita imam besar, kita pun dah bangga. Imam besar kahwinkan saya. Ini menteri agama kahwinkan saya. Perdana Menteri kahwinkan saya. Ini Allah yang kahwinkan kita. Semua penghuni syurga dikahwinkan oleh Allah. Dalam syurga tak ada orang bujang. Kat dunia ada bujang. Kat dunia mungkin ramai je orang bujang-bujang. Tetapi dalam syurga tak ada bujang. Kerana Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat. Setiap yang masuk syurga dikahwinkan dengan bihurin. Apa maksud hurin? Hurin maksudnya wanita yang putih melepak. Putih melepak. Ain maksudnya mata hitam yang jelas. Artinya mata besar dan hitamnya nampak kelihatan. Artinya kecantikan matanya. Kerana nilai kecantikan itu pada matanya. Allah menggambarkan dari sudut warna kulitnya putih melepak. Dari sudut matanya hitam besar. Artinya mata hitam ni jelas. Tak macam kita lah kuning-kuning sikit campur ada penyakit kuning. Kemudian ada merah-merah sikit campur sakit mata masuk shampoo dalam mata. Ni tak ada brown-brown, tak ada. Hitam betul. Dia nampak cantik. Tuan-tuan, bila hitam dipadukan dengan putih, nampak cantik. Mata yang hitam, wajah ataupun fizikalnya yang putih. Bihurin. Bukan sekadar dengan isteri-isterinya dahulu di dunia yang solehah. Bukan bidadari atau disebut huriyat. Bidadari dalam syurga. Kita dah sebut dulu bahawa isteri-isteri di dunia menjadi wanita yang lebih cantik daripada bidadari. Dan bidadari juga wanita-wanita yang cantik yang tak jemu dipandang. Yang hanya memandang orang-orang ataupun suami-suaminya. Diceritakan, disebut dalam hadis tentang kenikmatan ahli syurga ini. Bahawa mereka berteleku ataupun bersandar di atas kursi mereka selama 40 tahun tanpa rasa penat. Nunggu tu 40 tahun relax dengan makan minum.
Kita kan kalau duduk lama-lama kan tak boleh, sakit. Allah menggambarkan rehatnya ahli syurga ini, mereka duduk di atas sofa-sofa yang indah ini selama 40 tahun tanpa bergerak sedikit pun dengan penuh kerehatan. Ya, kerana syurga tadi tak ada lagi tempoh-tempoh. Itu dari sudut kiasan tempohnya di dunia. Tetapi di sana tak ada tempoh. Ia bersifat abadi. Tak ada cerita kita tengok jam pukul berapa. Kerana memberi maksud nikmat ini akan terhenti pada pukul sekian-sekian. Tak ada, di sana tak ada. Cuma kiasannya, kiasan. Pada nilai di dunia 40 tahun. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut kiasan hari akhirat pada nilai di dunia ialah 1000 tahun. Artinya satu hari akhirat pada nilai yang dunia ini 1000 tahun. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Ini menunjukkan kiasan. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan lagi, sesudah menyebut tentang bidadari, kata Nabi SAW, Innar rajula la yattaki'ul muttaka'a miqdar arba'ina sanatan ma yatahawwalu anhu wa la yamulluhu ya'tihi mashtahat nafsuhu wa ladzat ainuhu. Sesungguhnya ahli syurga itu duduk bersandar dengan tempoh selama 40 tahun tanpa berpaling, tanpa bergerak, tanpa jemu, datang kepadanya apa yang diinginkan oleh dirinya dan apa yang dilihat oleh matanya. Benda yang kita dia nak, benda yang dia tengok semuanya indah belaka. Tetapi kalau kita kan tengok satu benda kita minat 2 jam pun tak bergerak. Ini 40 tahun tak bergerak. Dek menikmati makan, minum mereka. Ini tempoh yang dilalui oleh setiap ahli syurga. Kemudian Allah Ta'ala kalau kita perhatikan, Allah menyebut tentang 4 sebab kenikmatan. Secara tertib. Disebut pertama itu tempat, syurga. Disebut yang kedua makan, minum. Disebut yang ketiga ialah al-furush wal busud, yakni kerusi-kerusi, sofa-sofa yang mereka duduk bertelekuk. Disebut nikmat yang keempat ialah azwaj, isteri-isteri. Allah sebut secara turutan. Pertama tempat. Tempatnya menari indah. Yang kedua Allah Ta'ala sebut lepas tempat, apa dia? Makan minum. Yang ketiga lepas makan minum Allah menyebut tentang dekorasi dalaman dia. Sofa-sofa yang mereka duduk berehat. Dekorasi dalamannya. Yang keempat Allah sebut isteri-isteri. Maka lengkap apa yang diperoleh oleh ahli syurga. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sesudah itu tentang ahli syurga ini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, yang zuriat keturunannya juga beriman. Alhaqna bihim, kami himpunkan bersama-sama dalam syurga. Dzurriyyatahum, zuriat mereka. Wama alatnahum, tidak kami kurangkan sedikit pun mereka, bagi mereka itu. Min amalihim, daripada amalan-amalan mereka. Min syai'in, sesuatu pun. Maksudnya tuan-tuan sekalian, bila mana setiap ahli syurga masuk syurga, Allah Ta'ala berfirman, masuklah syurga dengan rahmatku. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, duduklah kamu di tempat masing-masing mengikut amalan kamu. Pertama, masuklah kamu dalam syurga dengan rahmat aku. Semua kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Satu. Yang kedua, Allah berfirman pada ahli syurga, duduklah kamu di tempat kamu, darjat kamu ikut amalan kamu. Yang amalan banyak sikit, maka tinggi sikit. Yang amalannya nilainya tinggi, keikhlasan, maka darjat di syurga lagi tinggi. Sebab dia sebut dalam hadis Nabi SAW, Inna fil jannah mi'ata darajah. Dalam syurga itu ada 100 darjat. Maknanya 100 standard dia. Ada standard yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Maka sekiranya, kata Allah, sekiranya seorang ayah, dia berada di tempat syurga yang tertinggi, maka dia dapati tidak ada orang yang disayanginya yang berupa anaknya, maka dia akan minta dari Allah supaya anaknya diangkat pada darjat dia. Walaupun anaknya amalannya sikit, maka ayahnya disebabkan ketaatannya kepada Allah, menjadi sebab anak-anak itu terangkat. Tanpa Allah mengurangkan amalannya. Bukan Allah ambil amalan dia berikan anak, tak. Amalannya tak kurang. Amalannya yang banyak tadi diangkat keturunan ataupun anak-anaknya. Tuan-tuan, Allah sebut di sini, kebiasaan kita ayah. Tuan-tuan, nama ayah, nama mak. Dia tak mungkin biarkan anak dia berada tempat lain.
Kita ayah, fitrah ayah, memang kita nak suruh anak-anak dekat dengan kita. Tak ada ayah pun redha anak dia jauh. Nak dekat, apatah lagi dalam syurga. Artinya kata ulama, fitrah ayah tadi, duk sayang anak, dia tak terhenti di dunia sahaja, bukan akhirat kelak. Kalau Allah menyebut tentang ayah yang akan mencari anak, min babi aula, lebih-lebih lagi anak akan mencari mana ayah dia. Kenapa? Kerana kewajiban anak mentaati ayah dan mak dia. Disebut dalam hadis. Supaya kita jelas penafsiran ini. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajul al-jannata sa'ala an abawaihi wa zawjatihi wa waladihi fayuqalu innahum lam yablughu darajataka fayaqulu ya rabbi qad amiltu li wa lahum fayu'mar bi ilhaqihim bihi." Wa qara Ibnu Abbasin walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Maksudnya bila seseorang masuk syurga, maka dia akan bertanya kepada Allah, mana kedua ibu bapanya? Mana isterinya? Mana anak-anaknya? Maka dikatakan kepadanya, mereka semua tak sampai darjat kamu. Maka orang beriman ini berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku beramal dan beribadat bukan sekadar untukku, tetapi untuk mereka juga. Maka Allah menghimpunkan seluruh ibu bapanya, isterinya, pasangannya dan juga anak-anaknya bersama dalam syurga. Dan Ibnu Abbas lalu membaca ayat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan orang-orang yang beriman dan diikuti dengan zuriatnya yang beriman, maka mereka dihimpunkan dalam syurga bersama-sama. Dengan syarat. Dengan syarat keluarganya juga beriman. Itu syarat. Artinya kalau seorang itu beramal soleh, ni seorang suami baik hebat, amal soleh, sehingga Allah mengangkat dia pada darjat tertinggi. Anak dia tak sama macam dia. Yalah, ayah pergi kuliah, anak tak pergi kuliah. Tak samalah. Kemudian isteri pula tak sama. Sebab dia bila pergi kuliah, dia fokus ke ustaz. Isteri dia bercakap kat belakang. Jadi tak sama darjat. Jadi tak nampaklah syurga tu, bawah. Contoh dia contoh. Jangan terasa pula. Jadi si suami ini bertanya, wahai Tuhanku, mana isteri aku? Mana anak aku? Mana mak bapak aku? Pertama tanya, mana mak bapak aku? Lalu dikatakan kepadanya, mereka tidak beramal macam kamu. Kata ini juga dalil supaya kita, kalau dalam keluarga kita terdekat, yang kita katakan lebih hebat dalam ibadat, maka jangan ganggu dia. Tapi kita bantu dia. Kita tak berapa rajin hafal Quran, anak kita rajin hafal Quran, tolong dia. Kelak dia akan bersyafaat pada kita. Kadang-kadang kita isteri ni tak kuat sangat ibadat. Suami kita kuat ibadat. Tolong dia, bantu dia. Kelak dia akan menjadi penyebab tarik kita ke syurga pada darjat dia. Darjat dia. Jadi kalau dia darjat tinggi, maka isteri yang berada pada darjat rendah ni dia angkat sekali. Dengan syarat beriman. Sama juga kita, mak bapak kita. Bila nak buat ibadat banyak, kita anak-anak tolong. Sebab saya katakan kecenderungan buat ibadat ni tak sama. Ada orang kecenderungannya lebih kuat dalam buat ibadat. Kuat semangat dia. Tahajudnya, puasa sunatnya, baca Qurannya, tolong orangnya. Kita pula tak kuat. Kita puasa pun payah, nak tahajud pun payah, kuliah pun tak lekat kita ni. Tapi dalam kelompok keluarga kita ada yang lebih kuat, maka kita bantu dia. Kita tolong, kita support dia. Mudah-mudahan dia ni penyebab. Antara suami isteri, siapa kuat ibadat? Kita tengoklah. Ada orang isterinya lebih kuat ibadat pada suami dia. Maka suami jangan jadi batu penghalang. Kalau awak memang tak suka, benda baik, tak suka. Kita kuliah tak berapa. PC kita Masya Allah rajin kuliah. Beli TV besar sikit tu. Yang 36,000 tu. Beli TV biar dia tengok kuliah. Beli dia telefon canggih sikit. Biar dia tengok online bagus sikit. Sebab kita tak minat. Isteri kita Masya Allah minat. Bantu dia. Kelak kalau dia masuk syurga, dia cari kita. Atau mungkin suami kita Masya Allah rajin ke masjid surau. Rajin dia ke kuliah. Kita bantu dia. Jangan dihalang dia. Kelak dia sampai satu darjat, dia tarik kita sekali. Sebab itu jangan musuhi orang buat baik. Jangan musuhi. Dalam keluarga kita, siapa yang lebih suka buat baik, jangan musuhi, bahkan bantu dan tolong. Kerana keuntungannya pada kita juga. Bukan disebut dalam hadis, dalam asar juga. Ayah kata, para ulama tafsir, ayah, dia dengan amalannya akan angkat anak-anaknya. Anak pula, dengan doanya akan angkat ayah dia. Dalam hadis.
diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah, fayaqul ya rab, anna li hadhihi, fayaqul biistighfari waladika laka." Sesungguhnya Allah mengangkat darjat seorang hamba yang saleh dalam syurga. Lalu hamba ini bertanya, "Wahai Tuhanku, kenapa aku diangkat darjat?" Maka Allah menjawab, "Kerana anakmu mendoakan untukmu, beristighfar untukmu." Dan disebut dalam Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Adabul Mufrad, bila seorang diazab di dalam kubur, kemudian azabnya dihentikan dan darjatnya diangkat, lalu lelaki ini bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku sudah tidak diazab dan angkatku dan darjatku diangkat, walau aku tidak beramal apa-apa pun, duduk dalam kubur beramal apa?" Lalu dikatanya, disebabkan anakmu mendoakan untukmu. Sebab anak kamu doakan untuk kamu, maka Allah hentikan azab dalam kubur. Bahkan Allah angkat darjat kamu. Jadi hebat. Jadi seorang ayah, dia akan naik darjat kerana doa anak-anak. Seorang anak pula, dia naik darjat dia kerana amalan ayah dia. Itu dia punya kesinambungannya. Tapi bukan bermaksud tidak berlaku sebaliknya. Mungkin berlaku sebaliknya. Anak, dia yang beramal soleh, lalu angkat mak ayah dia. Ayah, mungkin dia selalu doakan untuk anak-anaknya, maka diangkat anak-anaknya. Apapun di sini, khabar gembira kepada setiap orang beriman, bahawa mereka tak akan masuk syurga seorang-seorang. Kan di antara kenikmatan itu, mereka akan masuk syurga. Bersama mereka ialah zuriat keturunan mereka, pasangan mereka dan juga kawan-kawan mereka. Kawan-kawan kita, yang kita duduk berkawan kat dunia ni, kerana Allah, maka ini kawan kita di akhirat kelak. Kan itulah yang akan menyempurnakan nikmat. Contoh kita, andai masuk syurga, memanglah kita nak cari kawan-kawan yang dulu kita berkawan sekali. Takkan kita nak cari kawan lain. Kawan sekali yang kita tengok. Yang kita bergembira dengan dia, seronok dengan dia, yang tolong kita, yang menutup keaiban kita, yang menjaga maruah kita menjaga maruah mereka. Makinlah kawan-kawan yang akan menyempurnakan nikmat syurga. Dan orang beriman dapat ini semua. Yang saya dah sebut, mereka ada 4 kenikmatan. Mereka berada dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Mereka bersama dengan isteri dan pasangan mereka, ditambah dengan bidadarinya. Dan yang ketiga, mereka bersama dengan kawan-kawan mereka. Yang keempat, mereka bersama zuriat keturunan mereka. Maka apa lagi mereka nak? Oleh sebab itu tuan-tuan, di sini bantu. Di sini dorong untuk setiap orang-orang yang kita kenali ini untuk buat baik. Siapa mereka? Isteri kita, suami kita, zuriat keturunan kita, kawan-kawan kita, bantu mereka. Kerana mereka ini akan melengkapkan nikmat kita di syurga dengan syafaat mereka, dengan amal soleh mereka dan dengan semua kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian kata Allah, saya sudah menyebut tentang nikmat zuriat yang akan bersama dalam syurga. Kata Allah lagi, cerita tentang syurga belum tamat. Kullum ri'im bima kasaba rahin. Setiap hamba Allah itu akan menanggung perbuatannya sendiri. Baik dalam bab buat baik mungkin boleh tolong, tapi dalam bab buat jahat masing-masing tanggung sendiri. Akan dihukum secara sendirian setiap orang. Wa amdatnahum, dan kami tambah lagi nikmat ahli syurga bifakihatin, dengan buah-buahan. Allah menyebut secara khusus buah-buahan, melambangkan kemewahan. Tuan-tuan, kenapa Allah tak sebut padi, beras ke? Dan kami tambahkan dengan nasi biryani ke? Kerana bila Allah sebut buah, buah ini lambang kemewahan. Tuan-tuan, orang bila makan buah, automatik dia memang makan nasi, makan apa. Orang makan nasi belum tentu makan buah. Kerana buah itu lambang kemewahan. Kalau orang tu dia boleh beli buah, maknanya dia kaya. Kalau dia boleh beli buah, takkan dia tak boleh beli beras dan sebagainya. Orang yang boleh beli beras belum tentu dia akan beli buah-buahan. Sebab dia ada bayaran yang tambahan yang lain. Kerana itu Allah menyebut nikmat mewah. Maka nikmat yang lain mimbabi aula. Wa amdatnahum, dan kami terus berikan kepada mereka tanpa putus. Amdat makna tak putus-putus. Bifakihatin, dengan segala bentuk buahan. Sebab itu dinakirakan fakihatin. Segala buah. Tanpa ada musim. Tanpa ada sekatan. Semuanya dapat. Walahmin, dan segala daging. Juga disebut dengan nakirah. Nakirah ni maknanya semua umum. Daging apa benda kita nak. Setakat wayu tu kecil je wayu tu. Ada lebih pada itu. Daging-daging yang menjadi makanan ahli syurga. Mimma yashtahun,
daripada apa yang mereka nak. Mereka nak apa semua ada. Kemudian kata Allah, yatanaza'una fiha, mereka bergurau senda. Dengan berebut-rebut ka'san, cawan-cawan, piala-piala. Perkataan ka'san, ka's ini maksudnya piala. Cawang dalam syurga itu umpama piala. Tuan-tuan, kalau orang minum minuman mewah, dia punya cawan dia kan macam piala. Dia gelas tinggi tu, yang kita pegang macam ni lah. Macam piala angkat macam ni. Mereka anggap piala. Itu gelas untuk orang minum arak paling mahal. Dia jenis gelas tinggi, bukan cawan kopi tiang tu. Gelas tinggi yang pegang macam ni, cara pegang, angkat. Kan dia melambangkan juara. Kan lambang dia kan ialah lambang juara. Itu Allah sebut dalam Al-Quran perkataan Ka'as. Kita kalau sebut piala dunia, terjemahan bahasa Arab, Ka'sul Alam. Piala dunia. Ini dalam Quran sebut Ka'san. Mereka ini yatanazam, berebut-rebut cawan ataupun piala-piala. Bergurau senda. Yang padanya ada minuman mereka. La lagwang fiha, tanpa mereka bercakap benda yang kotor, benda sia-sia. Wala ta'thim, atau berdosa. Maksudnya, ahli syurga bergurau senda dengan kawan-kawan mereka, berebut cawan, berebut gelas, berebut piala. Kan tuan-tuan, kita kalau makan berebut kan seronok. Kalau makan senyap-senyap, cakap pun tak, kan tak seronok. Macam tekanan je makan. Kita makan sambil berebut, ni ambil, dia seronok. Maka ahli syurga ni yatanazam, berebut-rebut piala-piala ni. Maka ambil ni, berebut. Bukan kerana kebulu apa tak, kerana cara mereka berseronok. Dan perkataan mereka tak ada perkataan sia-sia, lara ataupun menyakitkan hati. Sebab dalam syurga tidak ada perkataan menyakitkan hati. Tak ada. Semua perkataan gurauan yang menambahkan keseronokan. Dan percakapan ahli syurga tidak sia-sia. Dan tiada percakapan yang kotor, yang busuk. Sebab tu kita tengok orang-orang yang berjaya memelihara lidahnya daripada bercakap buruk-buruk. Mereka sudah diberikan kenikmatan bercakap dengan bahasa ahli syurga. Kita tengok orang tuan-tuan yang tak erti maki orang, yang tak pandai sebut perkataan-perkataan buruk. Jadi Allah dah berikan kemanisan dia bercakap, percakapan ahli syurga. Ini antara tanda orang yang akhlak baik dengan percakapan-percakapan yang baik. Wa yatufu alaihim, dan berkhidmat kepada mereka ghilmanun, kanak-kanak. Kanak-kanak lahum ka'annahum lu'lu'um maknun, bagaikan mutiara-mutiara yang berkilatan. Artinya anak-anak yang melayan mereka, khadam-khadam mereka. Khadam-khadam ini yang akan melayan mereka. Tuan-tuan disebut dalam hadis, berapa orang khadam? Bila para ulama membicarakan tentang perkataan ghilman, itu pelayan-pelayan syurga. Kalau kita tengok disebut terjemahan literally, ghilman ni kanak-kanak, budak-budak. Budak-budak ni dia pelayan. Siapa budak-budak ini? Setengah ulama menyatakan dia ialah kanak-kanak yang mati sebelum balik. Kalangan orang kafir. Anak-anak orang kafir yang mati sebelum balik. Mereka masuk syurga. Kerana mereka bukan golongan taklif. Allah Ta'ala jadikan mereka ghilman. Khadam-khadam. Ini sebahagian pandang ulama. Dan pendapat yang kuat, ghilman ialah sebagaimana bidadari, Allah jadikan khadam-khadam. Khadam ni bukan khadam tua. Yang masuk syurga khadam tua, kesian dia buat cawan. Khadam tua. Khadam ini berupa kanak-kanak yang cergas. Tuan-tuan kalau kita tengok budak-budak ni kan dia cergas. Dia kata, ni ambil ni. Meloncat dia sekejap je. Kita suruh budak-budak ambil yang bukan budak sangat lah. Budak-budak yang umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Kita jerit nama dia, dah sampai dah dia. Kejap dia. Maka ini ghilman. Keadaan mereka bagaikan mutiara-mutiara. Comel budak ni. Comel hiasannya. Tuan-tuan, berapa orang khadam mereka? Disebut dalam hadis. Kata Aisyah, aku bertanya pada Nabi SAW tentang khadam syurga. Inna adna ahlil jannah manzilatan man yunadil khadim man khadamahu fayujibuhu alfun kulluhum labbaika labbaik. Sesungguhnya kedudukan yang paling rendah ahli syurga, yang bila mana dia memanggil khadamnya, maka 1000 khadamnya menyahut, ya tuanku, saya datang, saya datang. Tuan-tuan, ini serendah-rendah ahli syurga. Yang ahli syurga paling rendah sekali, yang tidur dalam kuliah banyak sekali ni. Rendah sekali. Maka yang ni, bila dipanggil khadam dia, wahai khadamku, 1000 orang menyahut. Sambil berkata, labbaik, labbaik. Ya tuanku, saya datang, ya tuanku, saya datang. Bayangkan ini syurga paling rendah.
1000 orang menyahut. Bayangkan syurga paling tinggi, khadam di banyak-banyak. Tuan-tuan, sebab itu berapa sangat nikmat dunia kita ada ni. Sampai lupa menyebut nama Allah, sampai lupa beribadat. Sampai duk bergaduh berbalah dengan orang. Hanya nak tahan nikmat dunia tak seberapa. Berapa sangat nikmat dunia kita nak tahan ni. Gaduh dengan orang, berbalah dengan zuriat, keturunan dan sebagainya. Lihatlah nikmat syurga. Ini khadam saja 1000 orang. Tuan-tuan, kat dunia ni, tuan-tuan tengok khadam dia 1000 orang. Ini darjat paling rendah. Tuan-tuan kenal orang kaya, tengok dia punya bibik berapa orang? 2 orang, tu pun lari. Lari bibik dia. Akhirnya dia terpaksa dia khadam sendiri. Ini dijerit, dipanggil khadamnya. 1000 menyaut dengan ucapan yang menggembirakan, labbaik, labbaik. Ya Tuhanku, dengan gembiranya saya datang. Disebut labbaik, labbaik. Kalau terjemahannya maknanya ya, ya. Dengan penuh gembira saya menyahutnya. Ya Tuhanku, saya datang. Ini darjat paling rendah 1000 orang. Paling tinggi, paling tinggi. Lepas tu tuan-tuan, bila kita tengok, kita tahu, kita yakin, kita tak sabar nak mati. Nak masuk syurga ni. Dengan nikmat yang hebat. Dan ini menjadikan tuan-tuan kita bertolak ansur dengan dunia. Ini yang berlaku pada para sahabat. Mereka bertolak ansur dengan dunia sebab mereka nak syurga. Yang duk berperang nak dunia sebab mereka tak pernah dengar tentang syurga. Mereka hanya nak dunia, akhirnya mereka tak dapat guna dan manfaat pun dunia tu. Yang duk berebut tanah dengan adik-beradik, akhir tanah tu jadi hutang juga. Langsung dia pun tak gunakan tanah tu. Berebut tak kira tanah aku. Mak ni bagi ke aku. Berebut. Dia duduk Kuala Lumpur. Dia duduk Johor, tanah kat Perlis. Tanah kat Pahang, jadi hutang simpan. Tapi berebut. Nak juga ni. Tuan-tuan, bukankah rugi? Ni kalau kita bagi selesaikan persengketaan besarnya pahala kita. Yang saya katakan banyak nikmat dunia yang kita bergaduh berbalah tadi, kita tak ambil manfaat pun. Just untuk menang kita berbalah, tu je. Padahal tak ambil pun manfaat apa-apa. Maka begitulah kerugian bila kita tak tengok syurga. Yang duk tengok dunia yang tak seberapa ini. Kemudian kata Allah lagi. Kembali cerita ahli syurga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Maka ahli syurga ini menghadap sesama mereka. Sambil mereka berbincang dan berbicara. Bercakap, bersembang, lepak. Ahli syurga kerjanya sembang, makan, minum. Sembang. Nak tunjuk rehat semua sembang. Mereka saling bersembang antara satu sama lain. Qalu. Lalu kata ahli syurga sesama mereka. Mereka bila bersembang, mereka berhadapan. Bukan duduk belakang, berdepan. Lepas itu Allah sebut, wa aqbala ba'duhum ala ba'. Mereka saling menghadap antara satu sama lain. Kerana seronok ni, bila kita sembang seronok, kita akan menghadap. Kalau tak seronok, kita belakang. Buat tak tengok je orang bercakap kita. Bila bendanya seronok, kita akan menghadap. Sambil berhadapan, lalu mereka berbicara dan saling bertanya. Ni tanya dia, apa amalan kamu dulu di dunia? Kamu dulu buat apa? Apa yang menyebabkan kamu boleh masuk syurga ni? Pakak cerita macam mana kejayaan-kejayaan mereka masuk syurga. Qalu kata mereka, inna kunna, kami dahulu di dunia. Fi ahlina, bersama keluarga kami. Musyfikun, sentiasa takut. Musyfikin, sentiasa takut amalan kami tak diterima. Kami buat apa-apa pun kami takut Tuhan tak terima amalan. Kami takutnya tak dapat masuk syurga. Kami takutnya Allah tak ampunkan. Maknanya jiwa orang beriman ini kat dunia sentiasa rasa takut. Sebab itu disebut dalam hadis, Allah tak akan menghimpunkan 2 ketakutan kepada orang beriman. Kalau dia dah takut di dunia, maka Allah amankan di akhirat kelak. Kita fikir takutnya azab kubur macam mana kita seorang. Macam mana hari kebangkitan kita nanti. Macam mana waktu kita dihisap. Waktu mana kita diberi buku catatan. Waktu mana kita melintasi jambatan yang merentasi neraka. Duk takut fikir, maka Allah amankan. Kenapa? Kerana kita membesarkan syiar Allah. Kerana semua benda ini Allah nak suruh kita takut. Allah jadikan kubur supaya kita takut. Tiba kita tak takut. Maka hilanglah rahmat Allah pada kita. Bila kita takut, maka datang rahmat Allah. Tentang kita tengok kubur, kita menangis, takut. Inilah tempat pertama kita transit sebelum pergi ke akhirat. Macam mana kubur kita selamat ke tak selamat. Sebagaimana berlaku pada Uthman bin Affan. Berdiri di sisi kubur, menangis sampai basah janggut. Teringat tempat ni, apakah aku selamat? Tidak ada orang beriman yang berfikiran demikian. Melainkan Allah amankan segala ketakutan dia. Dan di sini disebut, ditegaskan. Kami dulu di dunia sentiasa rasa takut. Takut. Kalau kita suami, kita rasa takut tak dapat jalan tanggungjawab yang baik. Kalau kita isteri, kita bimbang ada perkataan kita.
yang menjadikan kita derhaka pada suami kita, kita bimbang. Kalau kita anak-anak ada perkataan kita mungkin derhaka, kita sentiasa bimbang. Kan itu kita sentiasa baiki diri kita. Kalau kita bos bimbang, kita ada zalimi mana-mana pekerja kita. Kalau kita pekerja, kita bimbang, kita mengambil hak, kita dibagi gaji tak macam kita kerja. Kita sentiasa rasa takut dan takut. Maka siapa yang begini keadaan takutnya, malaikat Allah amankan di akhirat kelak. Sebagaimana cerita ahli syurga berkata, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Kami dulu hidup bersama keluarga kami sentiasa rasa takut. Famannallahu alaina, maka Allah yang mengurniakan kepada kami syurga ini, wa waqana, dan menyelamatkan kami azabas samum, azab neraka yang panas ini. Inna kunna min qablu nad'u, kami dulu di dunia sentiasa beribadat pada Allah. Walau apa keadaan, kami sentiasa menyuruh berdoa kepada Allah. Innahu, kerana kami tahu Allah itu huwal barru, Allah Tuhan yang maha baik lagi maha penyayang. Kami tahu yang tu. Tentang pertama disebut tentang sifat takut. Yang kedua disebut tentang sifat harap. Kami beramal ni kerana kami tahu Allah ini Tuhan yang amat baik, amat penyayang. Kami takut amalan kami Tuhan tak terima. Tapi kami beramal kerana kami yakin Allah akan terima. Artinya himpun antara khauf dan juga ar-raja. Takut dan harap. Maka ini cerita dialog ahli syurga. Mereka mengenang-enang amalan yang pernah mereka lakukan di dunia dahulu. Yang disebab mereka masuk syurga. Amalan tersebut ialah rasa takut dan harap kepada Allah Ta'ala. Yang perlu ada pada setiap orang beriman. Jadi inilah cerita ahli syurga yang hebat. Maka bandingkan. Daripada ayat 1 hingga 16 kita bercerita tentang sumpah Allah, penegasan Allah tentang berlakunya kiamat, dan cerita orang kafir yang mendustakan perintah Allah dan Rasul dan hari kebangkitan dan keadaan mereka dalam neraka jahanam. Dan cerita orang beriman pula dalam syurga. Dengan nikmat yang pelbagai. Nikmat tempat tinggal, nikmat makan minum, nikmat isteri, nikmat para bidadari, nikmat zuriat keturunan, nikmat kawan-kawan yang bersama dengan mereka. Maka nikmat yang maha sempurna yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka begitulah mahalnya iman. Begitulah nilai iman yang begitu hebat. Supaya kita sentiasa bersyukur pada Allah atas nikmat iman ini. Dan menjaganya sungguh-sungguh. Dan berpesan pada anak zuriat keturunan kita supaya jaga iman. Sebab kalau kau beriman, kau bersama dengan ayah nanti. Kalau tidak, tak boleh tolong. Pesan pada anak-anak kita yang paling berharga dijaga. Warisan kita ialah iman. Bukan tanah warisan kita, bukan rumah pusaka. Bukan kita jaga kuda, jaga lembu, jaga kambing. Jaga iman. Allah beri iman ni pada Abah. Dan Allah beri iman ni pada kamu. Kamu jaga. Dan berpesan pula pada anak keturunan kamu. Supaya kita semua dapat disatukan atas nama iman kepada Allah. Maka salah seorang daripada kita perlu ibadatnya lebih hebat pada orang lain. Perlu. Kerana mereka penyebab berhimpunnya kita semua. Yang saya sebut tadi, kita kalau tengok mana-mana ahli keluarga kita yang lebih kuat beriman, lebih kuat beribadat, tolong dia, bantu dia. Kerana mereka lah penyebab yang akan kumpulkan kita nanti bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.